Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Saya harapkan semoga semua berada dalam keadaan baik, sihat dan dijauhkan dari wabak COVID-19 yang masih melanda kita pada hari ini. Stay safe, stay at home, kita jaga kita. Okey, baik. Saya Mai Iziani Abdul Rani selaku moderator program keibubapaan pada hari ini akan membawa tema kesihatan mental iaitu remaja beremosi. Program ini dibawakan oleh Yayasan Johor Corporation. Terima kasih kepada semua penonton yang sedang ikuti siaran program keibubapaan kita pada hari ini. Dan sebelum kita teruskan lagi, saya harapkan bantuan dan sokongan tuan-puan para penonton untuk like dan share video ini bagi memeriahkan lagi program kita pada hari ini. Ajak ramai-ramai rakan taulan untuk sama-sama mengambil manfaat daripada perkongsian yang bakal disampaikan sebentar lagi. Jadi, sebelum kita teruskan lagi topik kita pada hari ini, untuk mendapat barakah dan memohon perlindungan, saya jemput Encik Muhammad Syafiq bin Miskun untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan Encik Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi samil alihi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan hari ini dengan penuh kebaikan dan rahmat, pertengahannya membawa kejayaan dan pengakhirannya suatu keberuntungan dan keberkatan. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Kaya, sesungguhnya kami amat bersyukur di atas segala nikmat yang telah Dikau kurniakan kepada kami. Justru itu, Ya Allah, kami memohon kepadamu agar dengan anugerah nikmat yang telah Dikau kurniakan kepada kami akan mendekatkan diri kami kepadamu dan tidak dilalaikan dengan nikmat-nikmat tersebut. Ya Allah, wahai Tuhan kami, permudahkanlah segala perancangan Johor Corporation dan syarikat dalam kumpulan untuk memperjuangkan ekonomi ummah, meneruskan legasi membina dan membela, menyumbang dan menambah nilai kepada masyarakat, berkongsi manfaat kepada komuniti setempat dan terus meningkatkan persaingan ekonomi dengan pembukaan peluang kerjaya, membela nasib dan dapat membantu lebih ramai lagi pada mereka yang memerlukan. Jadikanlah jua, Ya Allah, setiap usaha kami ini akan dapat memberi manfaat terbaik kepada masyarakat dan memberi nilai tambah kepada Johor Corporation dan syarikat dalam kumpulan. Ya Allah, Ya Ghani Halim, peliharakanlah apa kiranya akan negeri dan negara kami daripada segala mara bahaya dan bala bencana serta terhindar daripada masalah gejala sosial. Jauhkanlah kami sekalian daripada segala ancaman dan pengkhianatan.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saat ini kami mengangkat tangan memohon pertolongan dan perlindungan daripada-Mu. Selamatkanlah kami daripada virus COVID-19 ini. Engkau angkatlah virus ini. Engkau hapuskan dan lenyapkanlah virus ini. Lindungilah kami, keluarga kami, saudara kami, negara kami dan seluruh dunia dari virus ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi', Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus walau di mana sahaja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan, Ya Allah. Engkau berilah kekuatan dan kesabaran kepada barisan hadapan yang sedang berjuang merawat pesakit-pesakit dan memerangi virus ini. Tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu juga, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah hidup kami dengan nama Allah yang tidak memberi mudarat sesuatu di bumi atau di langit, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabi ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Encik Syafiq. Baik, kita teruskan lagi program kita pada hari ini dan suka saya untuk ulang semula tajuk kita hari ini, topik yang juga penting sebagai seorang ibu bapa dalam cabaran membesarkan anak-anak. Jadi dengan bertemakan kesihatan mental iaitu remaja beremosi. Kita akan kupas pengisian ini melalui panel jemputan kita pada hari ini. Bersama saya, panel kita pada hari ini iaitu Puan Nur Amalina binti Hassan, pensyarah di KPJ Healthcare University College. Apa khabar Puan? Khabar baik. Bagaimana keadaan hari ini? Puan di mana sekarang? Saya di universiti lah, di KPJ. Keadaan sihat anak-anak semua di rumah? Alhamdulillah, terima kasih. Okay, insyaAllah kita akan kupas topik keibubapaan hari ini berkaitan dengan kesihatan mental ya. Okey, baik. Kita akan dengar kupasan daripada Puan Amalina. Jadi saya akan memberi sedikit pengenalan berkenaan dengan Puan Nur Amalina. Puan Amalina berkelulusan dalam Sarjana Pendidikan Educational Psychology di Universiti Islam Antarabangsa. Di samping tugas beliau sebagai pensyarah, beliau juga merupakan seorang ibu kepada 4 orang cahaya mata yang comel-comel. Puan Amalina telah berkhidmat selama 4 tahun sebagai koordinator untuk ijazah sarjana muda psikologi di KPJ Healthcare University College dan 6 tahun pengalaman mengajar di dalam bidang psikologi di universiti yang sama. Beliau juga berpengalaman sebagai speaker di dalam beberapa program seperti di beberapa buah sekolah, IPTA, IPTS kepada tentera darat dan lain-lain. Jadi insya-Allah pengalaman besar beliau sebelum ini diharapkan dapat membantu para ibu bapa dan penonton untuk mengambil manfaat sebaik mungkin untuk dijadikan panduan dalam kehidupan seharian, insya-Allah. Jadi Puan Amalina, baiklah, adakah Puan bersedia untuk kita teruskan pada sesi soal jawab? Saya bersedia. Okey, terima kasih banyak Puan Amalina. Baiklah, kita akan teruskan pada soalan pertama terus ya Puan. Okey, baik. Baik, perkembangan atau pembesaran anak-anak bukan sahaja tertakluk kepada fizikal, tetapi ia juga turut bersangkut paut dengan mental, emosi dan sosial. Antara cabang dalam bidang psikologi ialah psikologi kanak-kanak dan remaja. Boleh tak Puan ceritakan serba sedikit berkenaan psikologi kanak-kanak dan remaja ini? Silakan Puan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Okey, baiklah. Pertamanya, saya ingin mengucapkan ribuan tahniah kepada pihak Yayasan Johor Corporation kerana telah berjaya melaksanakan program ini yang saya harap dapat memberi manfaat kepada seluruh warga Johor Corporation dan audiens-audiens luar. Tidak lupa juga saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada moderator yang menemani saya pada hari ini, Puan Mai Iziani. Salam perkenalan saya ucapkan. Baiklah, sebenarnya saya cukup kagum dengan pihak Yayasan Johor Corporation kerana secara konsisten telah melaksanakan program keibubapaan ini yang saya kira dapat memberi manfaat kepada warga Jakob. Saya percaya di sepanjang program ini, pelbagai topik telah diperkenalkan dan dibincangkan. Okay. Seperti yang kita sedia maklum, untuk program keibubapaan yang kali ini, siri yang ke-7, akan membincangkan berkaitan remaja beremosi. Jadi saya yakin topik ini adalah topik yang cukup relevan, terutamanya apabila kita sekarang ini berada di pandemik COVID-19. Berbalik kepada soalan yang telah diberikan oleh moderator sebentar tadi, sebelum tu izinkan saya terlebih dahulu menceritakan serba sedikit tentang definisi psikologi perkembangan. Okay. Psikologi perkembangan ialah salah satu daripada cabang di dalam psikologi. Okay. Dan dalam cabang ini, psikologi perkembangan akan mempelajari tentang perkembangan manusia. Perkembangan manusia yang saya maksudkan di sini adalah perkembangan daripada manusia diciptakan, iaitu daripada di dalam perut ibu sampailah meninggal dunia. Okay. Perlu kita ketahui bahawa psikologi perkembangan terbagi kepada 3 peringkat. Okay. Peringkat pertama ialah peringkat kanak-kanak, peringkat remaja dan juga peringkat dewasa. Okay. Kenapa kita perlu membincangkan tentang psikologi perkembangan? Kenapa topik ini begitu penting? Okay. Kerana dengan mengetahui topik ini kita akan kerana dengan mengetahui topik ini, kita akan lebih memahami mengenai tingkah laku setiap individu yang sesuai dengan peringkat perkembangannya. Bagi ibu bapa pula seperti saya, seperti Puan Mai Iziani, apa yang ibu bapa boleh dapat adalah ibu bapa boleh dapat serba sedikit tentang cara bagaimana kita nak beri respon yang baik kepada anak-anak kita. Disebabkan di setiap perkembangan itu, di setiap peringkat, ada cara dia sendiri untuk beri respon kepada anak-anak. Jadi seperti yang moderator maklumkan seperti tadi, terdapat pelbagai aspek yang bersangkut paut. Dan kita tidak seharusnya fokus kepada satu aspek sahaja. Aspek yang moderator bagi tahu sebentar tadi adalah aspek dari sudut fizikal, aspek dari sudut sosial dan juga mental. Jika ibu bapa hanya fokus kepada satu aspek sahaja, ia mungkin akan memberi kesan yang buruk terhadap anak-anak itu. Sebagai satu contoh, ibu bapa hanya fokus kepada aspek akademik. Akan tetapi anak ni tidak difokus kepada aspek sosial. Jadi apa yang terjadi adalah akademiknya baik, akan tetapi dia tidak dapat berinteraksi. Dia takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Cuba kita bayangkan sekiranya kita fokus kepada semua aspek. Anak-anak ini dapat berinteraksi dengan baik, dan kerana interaksi itu, contohnya macam dia dapat berinteraksi dengan baik dengan guru, dengan rakan-rakannya, kerana interaksi itu, perkembangan kanak-kanak ini dari sudut akademik menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi apa yang saya ingin tekankan di sini adalah ketiga-tiga aspek yang saya tekankan tadi perlu ditekankan oleh ibu ayah. Dengan itu mereka dapat mencapai perkembangan yang optimum, sejahtera dan baik. Berikut adalah sedikitlah kupasan saya tentang soalan pertama yang diberikan tadi. Terima kasih. Terima kasih banyak Puan Amalina. Seperti yang Puan Amalina telah kongsikan sebentar tadi, ialah tentang definisi psikologi perkembangan manusia. Yang manusia ni berada daripada perut ibu sampai meninggal dunia, ada 3 peringkat. Betul? Tadi Puan Amalina dah sebut, kanak-kanak, remaja dan dewasa. Penting untuk memahami emosi anak-anak untuk kita tahu cara terbaik untuk respon kepada anak-anak. Ibu bapa juga kena fokus pada semua aspek untuk interaksi yang baik untuk perkembangan yang optimum kepada anak-anak mereka. Jadi dengan itu, Puan Amalina, kita akan teruskan pada soalan kedua, iaitu perkembangan psikologi anak-anak yang terbahagi kepada beberapa peringkat yang telah disebutkan.
Dan boleh tak Puan terangkan dengan cara yang lebih mudah untuk ibu bapa di luar sana lebih faham tentang faktor perkembangan psikologi anak-anak mereka? Silakan Okey. Puan. Terima kasih atas soalan kedua yang diberikan. Okey, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, perkembangan psikologi ini terbagi pada 3, iaitu peringkat kanak-kanak, peringkat remaja dan juga dewasa. Okey, perlu kita ketahui bahawa proses perkembangan ketiga-tiga peringkat ini dipengaruhi oleh keturunan dan juga asuhan. Okey, keturunan boleh juga kita panggil sebagai baka, manakala asuhan boleh juga kita sebagai contohnya sebagai adat, agama, persekitaran dan juga pembelajaran. Okey, ini bermakna interaksi antara kedua faktor ini iaitu keturunan dan juga asuhan sangat penting untuk mencapai perkembangan anak-anak yang baik. Okey, sebagai contoh, walaupun seorang kanak-kanak mempunyai genetik yang baik, okey, kanak-kanak ini mempunyai genetik baik di mana ibu dan ayahnya merupakan seorang yang berpendidikan tinggi. Okey, akan tetapi ibu dan ayah itu tidak menyediakan persekitaran yang baik. Okey, sebagai satu contoh, ibu bapa tidak membantu untuk guide anak-anak itu mempelajari sesuatu skill ataupun ilmu. Jadi, kerana keadaan ini, ia mampu untuk merencatkan perkembangan anak-anak itu. Okey, dengan itu dalam pembentukan psikologi kanak-kanak yang baik, ibu bapa haruslah memainkan peranan dalam mengasuh anak-anak. Okey, Rasulullah SAW bersabda setiap anak-anak itu dilahirkan umpama kain putih. Okey, umpama kain putih fitrah, ibu bapa yang bertanggungjawab untuk mewarna dan mencorakkannya. Okey, sama ada menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Okey, jadi di dalam sabda Rasulullah sendiri, dalam Islam sendiri, kita menggalakkan ibu ayah untuk mencorakkan anak-anak itu. Ini bermakna ibu ayah perlu menjadi orang yang pertama, untuk mengajar anak-anak. Pembelajaran pertama bermula daripada rumah. Tidak patut sebenarnya ibu ayah ini 100% hanya berharap anak-anak ini untuk belajar di sekolah sahaja. Ibu bapa perlu mempunyai strategi yang baik demi untuk membantu perkembangan anak-anak ini daripada satu peringkat kepada satu peringkat yang lain. Strategi pembentukan anak-anak ini perlu dilakukan seawalnya. Semakin mana kita sebagai ibu bapa melewatkan strategi ini, semakin sukar untuk kita mengubah anak-anaknya. Sebagai contoh, kita mahukan anak kita menjadi seorang yang sopan santun. Sopan santun dari sudut percakapan dan pertuturan. Maka kita perlu mula seawalnya. Apa yang saya risaukan adalah kadang-kadang ibu ayah ni dia merasakan anak-anak ini terlalu muda untuk memahami nasihat yang kita berikan. Kita akan fikir anak ni kecil lagi, bila dah besar pandailah dia fikir. Ataupun kita akan rasa biar je lah dia menjerit-jerit, biar je lah dia memanjat-manjat dekat rumah orang. Kata mereka kecil lagi, orang mesti faham. Ini selalunya ayat yang saya rasa tidak patut ada dan kita, sebagai ibu bapa kita patut elakkanlah. Kita nak orang lain faham anak kita, tanpa kita ada usaha untuk memahamkan anak kita sendiri. Jadi apa yang saya tekankan di sini, ibu ayah perlu secara dengan awal merangka strategi untuk mengajar anak-anak ini. Jadi apa yang berlaku apabila anak ni bila kita dah ajar dia lewat, apa yang berlaku, anak ni dah terbiasa dengan perangai ataupun percakapan yang tidak sopan. Jadi apabila tiba masanya kita tersedar bahawa kita dah terlampau lewat untuk menasihati mereka. Mereka dah tak nak dengar dah nasihat kita. Nasihat, dorongan, pembelajaran pada anak-anak semua kena bermula daripada kecil. Kena bermula daripada kecil, harus diingatkan, kita perlu ingatkan mereka berulang-ulang kali. Dan ibu bapa perlu menjadi role model utama untuk pembentukan sasiah anak-anak. Maknanya untuk anak-anak ini berubah secara konsisten, untuk anak berubah, contohnya macam tadi kita nak anak-anak ini ubah menjadi seorang yang sopan santun. Ibu bapa sendiri perlu menunjukkan akhlak yang baik. Jangan kita expect anak kita untuk jadi baik sedangkan kita tidak menunjukkan contoh itu. Semua kena bermula daripada ibu bapa itu sendiri. Kerana itu adalah faktor utama bagi perkembangan anak-anak.
Dalam pada masa yang sama perlu kita ingatkan, manusia ni dia boleh berubah pada mana-mana peringkat. Jika mulanya contohnya macam anak ni kita rasa macam anak ni degil lah, jangan kita ingat anak ini tak boleh berubah sikapnya daripada negatif kepada positif pada satu peringkat yang lain. Salah faham ini berlaku ya, anak salah faham berlaku di mana apabila anak ni contohnya macam anak ni di satu peringkat umur dia dah degil, perangai ini dibawa secara kekal ke peringkat seterusnya. Ini salah faham yang berlaku. Tidak ya. Usaha yang kuat harus dilakukan oleh ibu ayah untuk merubah anak-anak menjadi seorang yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi mengikut kata pepatah better late than never. So memang walaupun di satu peringkat kita dah nampak anak kita degil, kita perlu ada usaha juga untuk merubah mereka. Oleh itu, hendaklah kita sentiasa memberi tunjuk ajar kepada anak-anak kita. Kita harus tunjuk pada mereka beza baik baik dan buruk. Kita harus tunjukkan kepada mereka halal dan haram, yang hak dan yang batil. Di samping menjadi tauladan kepada anak-anak kita. Betul, saya setuju sangat dengan apa yang Puan Amalina sebutkan tadi, bahawa tauladan utama kepada anak-anak, guru utama dekat rumah adalah ibu bapa sendiri. Islam sendiri menggalakkan ibu bapa corak anak-anak, iaitu mempunyai strategi yang baik seawal, kena ada strategi yang baik berperingkat seawal yang mungkin, seperti yang Puan Amalina telah sebutkan sebentar tadi. Semakin lewat, makin lambat nak bentuk si anak. Perkembangan dipengaruhi oleh keturunan dan asuhan. Sangat penting untuk capai perkembangan genetik yang baik. Ibu bapa kena mainkan peranan dalam asuh psikologi anak-anak. Anak-anak dilahirkan seperti yang disebut oleh Puan Amalina tadi, ada disebut yang anak-anak dilahirkan ibarat kain putih. Ibu bapalah yang perlu mencorakkan mereka. Itulah yang digalakkan dalam Islam. Betul tu Puan Nur Amalina. Jadi daripada situ saya nak teruskan lagi pada soalan yang ketiga, soalan seterusnya mengenai perkembangan psikologi anak-anak yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, iaitu persekitaran, dalaman dan luaran. Seperti yang telah Puan terangkan tadi berkenaan perkembangan psikologi anak-anak, adakah permasalahan yang berkaitan dengan kesihatan mental berlaku ketika meningkat usia remaja berkait rapat dengan gangguan perkembangan psikologi anak-anak di peringkat awal, iaitu peringkat usia kanak-kanak? Silakan Puan. Terima kasih Puan Moderator. Sebenarnya kalau kita lihat peningkatan masalah kesihatan mental dalam kalangan kanak-kanak dan remaja di negara ini adalah pada tahap yang membimbangkan. Kalau kita tengok tinjauan kesihatan dan mobiliti pada tahun 2015, kita tengok 29.2% daripada 4.2 juta penduduk Malaysia berusia 16 tahun ke atas mengalami penyakit yang berkaitan dengan kesihatan mental. Pada tahun 2017 pula, 1 daripada 5 remaja berasa tertekan, 2 daripada 5 remaja berasa bimbang dan 11.2% mempunyai idea untuk membunuh diri. Semua ini banyaklah berkaitan dengan kesihatan mental. WHO pula, World Health Organization, mengeluarkan bahawa setiap tahun sebanyak 1 juta orang membunuh diri bersamaan dengan satu kematian daripada setiap 40 saat, dan diramalkan menjelang 2020 kadar membunuh diri akan meningkat pada satu kematian daripada setiap 20 saat. Jadi memang kalau kita lihat tinjauan ini kita amat membimbangkan. Jadi sebenarnya masalah kesihatan mental ini memang banyak berpunca daripada dalam rumah. Apabila faktor persekitaran anak-anak mempunyai pengalaman pahit dialami sewaktu kecil, itu waktu kanak-kanak. Di rumah sangat banyak memberi kesan jangka masa panjang yang serius sehingga dewasa. Menjawab soalan itu tadi, ya, memang betul. Salah satu daripada punca kenapa anak-anak ini mengalami atau experience mental health problem kerana pengalaman mereka pada waktu kecil. Disebabkan itulah mak ayah perlu menyediakan persekitaran yang sejahtera, yang selamat untuk anak-anak.
Okay, ditambah pula sekiranya dicampur pula sejarah keluarga iaitu faktor genetik yang mempunyai masalah kesihatan mental, ia akan membuat keadaan individu ini menjadi lebih sukar untuk dirawat. Okay, maknanya dekat sini ada dua elemen lah, satu elemen genetik, satu elemen asuhan persekitaran, environment. Okay, contohnya sejak dari kecil lagi anak-anak ini mengalami trauma. Okay, apabila sering didera, sering diberikan kata-kata kesat oleh ibu ayahnya atau orang sekelilingnya, ia akan menyebabkan anak-anak ini menghadapi masalah emosi dan sekaligus dia akan mencetuskan masalah yang berkaitan dengan kesihatan mental. Okay. Anak-anak yang mempunyai masalah tingkah laku kebiasaannya disebabkan jalinan kasih sayang dari peringkat awal kehidupan tidak cukup kuat. Jadi ingin saya tekankan bahawa ibu bapa perlu menyediakan persekitaran yang baik untuk anak-anak sejak daripada kita kecil. Sejak daripada anak-anak ni kecil. Okay? Kerana kesemua pengalaman serta asuhan yang diberikan ibu bapa sangat berkait rapat dengan kesejahteraan mental anak-anak di kemudian hari. Itu saja. Puan Amalina, betul, benar. Yang tu setuju. Saya setuju dengan apa yang Puan Amalina sebutkan tentang sejarah dalam keluarga akan mempengaruhi perkembangan anak-anak di masa akan datang. Jadi masalah mental memang banyak berpunca daripada dalam rumah seperti yang dimaklumkan tadi, banyak beri kesan jangka panjang kepada anak-anak. Pengalaman masa kecil bagi kesan yang mendalam untuk membentuk mereka pada masa akan datang. Baik Puan Amalina, jadi sebagai contoh yang boleh dikaitkan sekarang, ialah pandemik COVID-19 yang memberi pelbagai impak kepada semua lapisan umur dan masyarakat. Jadi secara umumnya, apabila kita membaca di dada akhbar dan sosial media berkenaan gangguan emosi remaja ketika tempoh PKP ini, ada yang memberontak, tertekan, distres, ada yang sehingga depresi dan memerlukan bantuan pakar. Jadi boleh tak Puan terangkan apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh ibu bapa dalam menangani masalah ini? Silakan Puan. Okey, baiklah Puan Mai. Okey, seperti yang kita sedia maklum, selepas kedatangan virus COVID-19 ni, setiap daripada kita terpaksa melakukan perubahan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Okay. Antaranya adalah daripada sudut kita bersosial, sudut kita bekerja, cara kita belajar dan cara kita menjalani kehidupan seharian. Okay. Kalau ikut Puan Iziani, dah lama ke tak makan dekat luar? Berbulan lah kiranya start daripada PKP. Berbulan, betul tak? Saya rasa start daripada PKP hari tu memang anak saya dah lama sangat tak makan dekat luar sebab kita risau dengan keadaan ni. Okay. Jadi ada sedikit, sebenarnya saya yang belajar psikologi ni, wujudnya sedikit rasa macam stres, rasa macam alamak kenapa asyik dekat rumah je, betul tak Puan? Nampak dekat rumah, okay, work from home, kita kena adapt dengan work from home. Kalau untuk para remaja, kanak-kanak, dia kena adapt dengan online learning. Jadi perubahan ini harus kita lakukan, okay, supaya kita dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Okay. Kesan daripada perubahan besar yang harus dilakukan oleh para remaja ini ialah sedikit sebanyak mengganggu emosi mereka yang menjadi salah satu daripada punca yang berkaitan dengan kesihatan yang berkaitan dengan kesihatan mental. Okay. Kita dapat dengar pelbagai berita tentang tekanan yang dihadapi, kita dengar tentang kes bunuh diri, kita dengar juga kes bunuh diri ni yang saya dengar bukan sahaja pada orang dewasa, kanak-kanak pun ada. Okay. Jadi persoalannya di sini, apakah tindakan yang perlu diambil oleh ibu bapa dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan kesihatan mental yang kian meningkat, okay, pada waktu situasi PKP ini. Okay. Jadi antara langkah-langkah yang perlu diambil dalam mengatasi kesihatan mental, masalah yang berkaitan dengan kesihatan mental, adalah pertamanya saya rasa kesedaran ataupun awareness tentang kesihatan mental di kalangan ibu bapa, di kalangan remaja itu sendiri, di kalangan guru dan pelajar perlu ada. Okay, terus terang saya katakan masyarakat kita kebanyakannya masih belum mempunyai ilmu yang mencukupi berkaitan dengan kesihatan mental. Okay. Jadi apa yang berlaku adalah
mereka menganggap orang yang diuji dengan kesihatan mental ini adalah orang yang cuba untuk mendapatkan perhatian, ataupun orang yang diuji dengan masalah yang berkaitan dengan kesihatan mental ini adalah orang yang kurang didikan ilmu agama, orang yang mengikut emosi, orang yang tak kuat, orang yang malas. Okey, ini adalah persepsi, stigma terhadap orang yang ada penyakit yang berkaitan dengan kesihatan mental. Perlu kita ketahui bahawa masalah yang berkaitan dengan kesihatan mental ini merupakan satu penyakit. Okay, kita tengok kanser sebagai satu penyakit, betul tak? Okay, jadi kita harus juga tengok dengan pandangan yang sama, penyakit yang berkaitan dengan kesihatan mental ini juga satu penyakit. Okay, cuba kita bayangkan kita berada dalam satu situasi di mana kita menghadapi sakit demam, panas, kita tak larat. Okay, di dalam situasi itu kita tak mampu nak menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh bos ke ataupun guru. Okay, kalau belajar lah. Jadi kemudiannya salah seorang daripada kita punya sahabat kita, sahabat kerja ataupun kalau sahabat di sekolah, okay, mengatakan bahawa kita mengatakan kepada kita bahawa kita demam ni, okay, kerana kita kurang didikan agama. Kata kesiannya awak demam mesti awak kurang didikan agama. Ataupun kesiannya awak demam, okay, mungkin kerana awak ni tak kuat. Mungkin kerana awak ni nakkan perhatian sebab tu awak demam. Okay, cuba bayangkan apa perasaan kita. Apa perasaan kita pada waktu itu, Puan Mai? Kalau Puan Mai lah berada di dalam situasi itu, okay, selalunya kita akan rasa sedih, okay, kita akan rasa kecewa. Kita dah rasa tengah sakit, okay, tetapi ayat daripada sahabat kita ni menambahkan rasa sakit. Okay, jadi manusia yang itulah sebenarnya yang dirasai oleh manusia yang diuji dengan penyakit yang berkaitan dengan kesihatan mental. Yang paling banyak sekali saya ingat ada salah seorang kenalan saya kata macam, sebenarnya orang yang ada penyakit mental ni kerana dia ni tak dekat dengan Tuhan. Cuba bayangkan, ini adalah stigma masyarakat kita terhadap orang yang ada penyakit yang berkaitan dengan kesihatan mental. Okay, hakikatnya sebenarnya penyakit yang berkaitan dengan kesihatan mental ni dia ada pelbagai jenis. Okay, ada contohnya ada anxiety, depression, anorexia, hoarding disorder. Okay, bukan saja bukan ada satu sahaja. Okay, so sebagai contoh, kalau contoh macam yang paling banyak yang biasa kita dengar, kalau Puan Mai biasa dengar apa ya? Yang kita tahu, kita tak tahulah sebut penyakit tu, tapi kita tahu stres lah, tertekan atau keburungan. Keburukan, depression lah. Keburungan. Depression. Ya, betul. Okay, depression punya cases dekat Malaysia ni semakin membimbangkan juga. Okay, dia ada banyak penyakit yang berkaitan dengan kesihatan mental ni, dia ada banyak. Ada orang dia hanya ingat, penyakit yang kesihatan mental ni mesti gila. Tidak, sebenarnya dia ada banyak. Bukan gila, tapi sebenarnya dalam psikologi kita tak panggil dia sebagai gila. Kita panggil sebagai skizofrenia. Tak boleh panggil gila lah. Okay, tapi orang tanya, kalau masyarakat biasa dia kata, ada masalah yang berkaitan dengan kesihatan mental ni mesti gila. Okay, dia hanya kaitkan dengan satu benda je. Hakikatnya dia ada banyak. Okay, hoarding disorder pernah dengar tak, Puan Mai? Hoarding disorder ni, ada seseorang ni dia suka sangat mengumpul barang sampai rumahnya penuh dengan barang-barangnya, walaupun barang-barang tu tak digunakan pun. Contohnya macam ada satu pengalaman, bukan pengalaman saya lah, saya dengar daripada pengalaman orang. Ayah dia setiap kali beli bungkusan makanan, beli makanan mestilah ada bungkusan makanan, air ada bungkusan air. Jadi dia bawa apa sahaja bungkusan makanan yang ada di dalam rumahnya tak akan dibawa keluar. Maknanya disimpan di dalam rumah. Okay, itu juga adalah salah satu daripada contoh yang berkaitan dengan kesihatan mental. Pika contohnya macam makan benda yang bukan makanan. Okay, sebagai contoh makan tisu, makan pasir, makan batu. Jadi itu juga merupakan penyakit yang berkaitan dengan kesihatan mental. Awareness berkenaan dengan kesihatan mental ini perlu ada. Okay, selain daripada itu, awareness tu yang pertama. Awareness perlu ada. Kenapa? Okay, bila kita ada awareness ni, kita tahu sebenarnya orang, contohnya macam orang yang berdekatan dengan kita ada penyakit yang berkaitan dengan kesihatan mental, kita boleh support mereka. Okay, kita menjadi support yang paling kuat untuk mereka. Okay, jadi selain daripada itu, antara langkah-langkah yang perlu diambil oleh ibu bapa dalam mengatasi masalah yang kian meningkat di kalangan remaja adalah apabila kita ada awareness berkenaan dengan itu, kita kena be with them, listen to them. Kita jadi pendengar yang terbaik.
Kita galakkan para remaja ini untuk meluahkan perasaan mereka kepada kita sebagai ibu bapa. Okay? Kita cuba untuk menjadi pendengar yang baik, kita mendengar setiap rintihan mereka, luahan mereka. Okay? Ini dapat mengurangkan sedikit rasa tekanan yang mereka hadapi. Dan ia adalah sejenis terapi bagi sesetengah orang. Okay? Kemudiannya, selain daripada itu, awareness and listen to our kids, apa yang kita perlu lakukan adalah sebagai ibu bapa, okay, kita perlu menjaga diri. Bukan kita saja, anak-anak kita perlu menjaga diri, dalam masa yang sama kita perlu ajar anak kita untuk menjaga diri mereka sendiri secara fizikal. Okay? Fizikal dan mental interrelated. Okay? Sangat berkait rapat lah. Okay? Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah makan yang mencukupi, jangan berlebihan, rehat yang mencukupi, okay? Jangan terlampau banyak sangat rehat, jangan kurang sangat rehat. Dalam pada masa yang sama kita mungkin boleh melaksanakan exercise, okay, secara berkumpulan dengan anak-anak setiap hujung minggu ataupun setiap petang untuk mengekalkan kecerdasan badan kita. Okay, akhir sekali, okay, remaja dan ibu bapa juga saya rasa perlu tahu cara bagaimana untuk mendapatkan bantuan. Contohnya macam kita rasa anak kita ni macam waktu PKP ni macam lain sikit. Okay, jadi macam mana cara kita untuk dapatkan bantuan? Okay, so caranya adalah mungkinlah ibu bapa boleh pergi ke laman web KKM. Laman web KKM ada ujian DAS. Okay, depression, anxiety, stress skill. Okay, ujian DAS ni ada dalam bahasa Melayu, ada dalam bahasa Inggeris. So mungkinlah ibu bapa ni boleh suruh anak-anak mereka untuk isi ujian DAS ni, atau contoh macam ibu bapa sendiri mengalami tekanan, okay, kerana work from home, nak kena layan anak-anak lagi. Okay, jadi apa yang berlaku adalah mungkin boleh menjalani ujian ini. Okay, sebab kita nampak macam ada perbezaan. Kita kena aware lah, kita kena tengok perubahan anak-anak itu. Lakukan ujian ini, dan bila kita nampak stress level dia tinggi sangat ni, atau depression level dia tinggi sangat ni, so apa yang boleh dilakukan adalah melalui ujian itu kita print out, lepas tu kita bawa ke KK biasa, klinik kesihatan, dan di klinik kesihatan tu akan memberi surat rujukan pergi ke hospital pakar, hospital berdekatan lah, hospital pakar yang berkaitan dengan kesihatan mental. Okay, jadi setakat itu sahaja awareness, saya ulang balik, awareness yang penting, dan kesihatan fizikal, kena bersenam banyak, make sure tidur mencukupi, jangan tidur berlebihan, and then kita kena tahu cara untuk mendapatkan bantuan. Apabila kita nampak ada serba sedikit perbezaan, kita nampak dari sudut behavior, dari sudut tingkah laku anak-anak ni. Okay, itu sahaja Puan. Okey, baik Puan Amalina, terima kasih. Dan saya sebenarnya baru tahu yang banyak perbuatan secara tak langsung dia ada kaitan dengan penyakit mental rupanya. Macam minat kumpul plastik yang dibawa balik, barang-barang tertentu ada berkaitan. Saya baru tahu. Dia pun dia kalau secara berlebihan. Kalau contohnya macam berlebihan. Ada student saya ni dia kata, madam, jadi saya ni hoarding disorder lah. Ada hoarding disorder. Saya kata, okey, kenapa awak rasa awak ada hoarding disorder? Dia kata saya suka kumpul botol. Saya kata botol tu ada berapa banyak? Dia kata ada satu kotak kecil je. Kalau setakat kotak kecil tu tak mengganggu pun kehidupan kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak, tak mengganggu. Kita boleh nak pergi mana-mana, kita nak pergi tandas, tak mengganggu pun. Benda tu ada di dalam almari je, tu tak ada masalah. Jadi kalau dia sampai satu tahap dia mengganggu kehidupan kita, kita nak pergi tandas pun banyak sangat barang-barang dekat rumah kita, itu boleh diconsider lah. Baik Puan, betul. Jadi memang betul, seperti yang Puan sebut tadi, PKP ni memang sangat beri kesan kepada kesihatan mental remaja. Yang macam-macam berita yang kita dah dengar, bukannya remaja je, orang dewasa saja, tapi kanak-kanak pun ada berita yang bila berkait dengan kesihatan mental ni, mereka ada yang cuba untuk membunuh diri sebab terlampau tertekan dengan terkesan dengan PKP yang sedang berlaku sekarang. Jadi kesedaran tentang kesihatan mental daripada semua golongan, ibu bapa, pelajar dan guru amat-amat diperlukan. Masyarakat kena betulkan persepsi tentang kesihatan mental. Macam kita lihat penyakit kanser, buang stigma buruk terhadap pesakit mental. Bila kita kenal dan tahu seorang itu pesakit mental, cuba jadi pendengar yang baik. Betul Puan? Betul. Jadi dengar luahan tu boleh jadi terapi untuk mereka sembuh, insya-Allah. Jadi Puan, seperti yang telah Puan jelaskan tadi,
persekitaran sangat mempengaruhi kepada psikologi perkembangan anak-anak, termasuk pengasuh di rumah. Jadi untuk soalan yang terakhir ini, mungkin Puan Amalia, maaf, jadi untuk soalan yang terakhir ini, mungkin Puan Amalina boleh terangkan peranan ibu bapa dalam pengaruh perkembangan psikologi anak-anak dan nasihat kepada ibu bapa yang sedang menonton program ini bersama-sama untuk menjaga kesihatan keluarga. Silakan Puan. Okey, terima kasih atas soalan yang terakhir yang diberikan. Okey, pertama bagi saya ibu bapa tidak boleh mengetepikan mana-mana aspek perkembangan yang saya sebut sebentar tadi. Ibu bapa perlu memahami kesihatan mental sangat berkait rapat dengan segala aspek kesejahteraan. Kesejahteraan ini pula turut merangkumi kesejahteraan dari sudut fizikal, dari sudut emosi, spiritual ataupun kita panggil sebagai kerohanian. Jadi kesejahteraan fizikal dapat dicapai apabila ibu bapa mampu memberikan keperluan fizikal yang mencukupi kepada anak-anak mereka. Ini termasuklah keperluan makan, minum, serta tempat tinggal yang selesa. Manakala kesejahteraan emosi dapat diwujudkan apabila mereka iaitu ibu bapa mampu untuk memberikan kasih sayang dan perasaan selamat pada anak-anak. Jadi selamat di sini, suasana selamat ni bukanlah semata-mata tertumpu pada terselamat daripada ancaman binatang. Selamat di sini juga adalah macam mana kata anak ini berasa selamat daripada pengabaian atau kelalaian oleh ibu bapa. Maknanya ibu bapa banyak beri fokus kepada dia. Jadi anak-anak ini tidak diabaikan oleh anak-anak ini tidak diabaikan oleh ibu bapa. Banyak kajian yang telah dilakukan bahawa kelalaian dan pengabaian ibu bapa menjadi punca kepada jiwa-jiwa anak ni memberontak. Anak ni memberontak kerana ibu bapa tidak menjaga anak-anak ni dengan baik. Dia mengabaikan anak-anak ini. Jadi hilang belayan dan kasih sayang, lari daripada rumah, pulang sekolah, terlibat daripada gejala dadah. Semua ini adalah berpunca daripada pengabaian daripada ibu ayah sendiri. Manakala kesejahteraan spiritual pula dapat dikecapi oleh anak-anak apabila mereka mampu mengenali Tuhan pencipta mereka. Jadi memahami matlamat mengapa mereka perlu hidup di dunia ini. Jadi hubungan kerohanian yang baik dapat sebenarnya memberi kesan yang positif kepada anak-anak ini. Jadi kesemua aspek ini which is yang saya mention sebentar tadi, aspek fizikal, emosi, spiritual saling berkait rapat antara satu sama lain. Sekiranya kesejahteraan fizikal, kesejahteraan emosi dan kesejahteraan kerohanian diberikan dan dijaga dengan baik oleh ibu bapa, maka insya-Allah secara langsung anak-anak akan mempunyai kesejahteraan mental yang baiklah. Jadi keduanya, ibu bapa perlu memenuhi keperluan perkembangan anak-anak. Mengikut tahap umur anak-anak. Jadi kalau tahap kanak-kanak, dia punya keperluan dia berbeza. Tahap umur remaja, keperluan dia berbeza. Tahap dewasa, keperluan dia berbeza. Jadi janganlah kita melayan anak-anak ini dengan layanan yang sama sahaja. Waktu kecil-kecil, anak-anak ni perlu dididik dengan kasih sayang dan kelembutan sebab mereka tak dapat nak membezakan lagi. Di satu peringkat yang lain, apabila anak-anak ni sudah mengerti yang baik dan yang buruk, elemen ketegasan perlu dimasukkan. Ini adalah sebenarnya kita nak cuba untuk mendidik anak ni supaya menjadi orang yang lebih bertanggungjawab. Kita nak didik orang ni supaya menjadi lebih disiplin dan mematuhi peraturan. Dan kemudiannya, peringkat yang lebih dewasa, didikan perlu bertukar. Ibu bapa perlu mendidik anak-anak menjadi seperti seorang kawan. Memberi nasihat seperti kawan supaya hubungan ibu bapa dan anak itu akrab dan ibu bapa menjadi rujukan serta tempat luahan perasaan anak-anak. Dalam Islam sendiri sebenarnya, anak-anak pada umur 7 tahun sudah diajar untuk menunaikan solat. Apabila berumur 10 tahun, ibu bapa harus untuk merotan anak sekiranya tidak mendirikan solat. Tapi dengan syaratlah, jangan merotan sebab nak luahkan rasa marah, tidak. Dengan syarat kita rotan tu kita niat untuk mendidik, tidak mencederakan dan memudaratkan.
Okay, itu pun selepas proses mendidik selama 3 tahun. Jadi dekat statement ni kita nampak dia secara berperingkat. Bukan kita nasihat sekali terus pukul. Okay, nasihat sekali terus pukul. Tak. Okay, perlu dilakukan secara peringkat demi peringkat. Okay, jadi selepas itu still anak tidak mendengar nasihat, okay, barulah hukuman merotan boleh dibuat. Okay, akan tetapi dengan ingat tak mencederakan dan tak memudaratkan. Okay, selalu saya ingatkan kalau contohnya macam saya nak menghukum anak. Okay, saya selalu ingatkan diri saya betulkan niat sebelum nak hukum tu kita niat. Kita niat dalam diri kata, okay, kita hukum tu adakah kerana kita nak luahkan rasa marah, ataupun kita hukum tu kerana kita nak mendidik dia. Okey, masa nak menghukum tu kita kena terus niat, okey, aku hukum ni kerana aku nak didik. Kita nak didik anak-anak kita. Okey, jangan kerana kita hukum mereka kerana macam geramnya anak-anak buat sepah kan. Geramnya sebab. Okey, jadi kita perlu niatkan dalam diri kita bahawa kita nak mendidik anak-anak ini. Okay, dengan itu, ibu bapa perlu sedar tentang kehendak serta keperluan anak-anak berbeza mengikut perkembangan serta tahap umur anak-anak. Okay, dan nasihat, dorongan, tunjuk ajar perlu dilakukan sedikit demi sedikit untuk mereka betul-betul faham. Okay, untuk mereka betul-betul faham tentang apa yang kita nasihatkan, dan dia perlu dilakukan seawalnya. Jangan kita rasa macam anak ni tak faham lagi, tak payahlah nasihat. Tidak. Okay, mungkin kerana kita cakap daripada awal tu anak ni dah tahu, oh mak aku ni dah cakap ulang-ulang kali ni, jadi akhir sekali kena ikutlah ni. Okay, kena ulang-ulang kali, dan segala nasihat, tunjuk ajar tu perlu dilakukan mengikut perkembangan umur anak-anak lah. So itu sahaja untuk soalan yang terakhir ini daripada saya. Okey, betul Puan. Jadi macam Puan sebut tadi, anak-anak perlu rasa selamat dengan ibu bapa kan, daripada sudut spiritual juga. Puan ada sebut tentang ibu bapa perlu dekatkan dengan hal-hal kerohanian yang baik untuk bagi kesan yang baik dalam diri anak-anak, ya, untuk membentuk sikap dan emosi dari dalam. Kita bermula daripada dalam. Jadi keperluan anak-anak ni berbeza ikut usia mereka. Jadi ibu bapa perlu kreatif dalam nak menasihati anak-anak mereka sesuai dengan perkembangan mereka. Jadikan anak ni sangat akrab seperti kawan supaya senang untuk mereka dinasihati. Dan kena ingat, walaupun setiap peringkat usia kena berulang kali beri nasihat. Jangan pernah putus nasihat kepada anak-anak. Betul Puan? Betul. Okay, baik. Jadi itu saja. Terima kasih pada Puan Amalina. Jadi kepada para penonton, jika terdapat sebarang pertanyaan berkaitan topik kita pada hari ini, tuan-tuan, puan-puan, para penonton semua boleh kemukakan persoalan di ruangan komen dan jawapan akan kami jawab secara bertulis di segmen trivia kesihatan mental pada minggu hadapan di page Yayasan Johor Corporation. Jadi sebelum kita akhiri siaran program hari ini, saya mohon jasa baik para penonton untuk mengisi borang maklum balas yang telah dipinkan di ruangan komen, dan jom kita saksikan BT yang dibawakan oleh KPJ Healthcare University College. Semoga segala perkongsian dari Puan Amalina hari ini dapat memberi manfaat kepada para pendengar. Jadi sekian sahaja daripada saya. Mohon maaf atas sebarang kekurangan dan kesilapan sepanjang program ini berlangsung. Terima kasih semua. Terima kasih Puan Amalina. Terima kasih. Okay, semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dan merupakan pelajar graduan Ijazah Sarjana Muda Psikologi batch pertama graduasi pada tahun 2020. Saya memilih KPGUC kerana KPGUC menawarkan jurusan yang saya minati iaitu dalam bidang psikologi. KPGUC menyediakan pelbagai fasiliti yang memudahkan sesi pembelajaran saya di sana. Pengalaman saya di KPGUC adalah saya mempunyai ramai pensyarah-pensyarah yang sangat prihatin dan berpengalaman dalam bidang yang saya pilih di KPGUC. Terima kasih KPGUC.